call is now being recorded. Okay, so kita proceed soalan repetition exercise 7. Soalan nombor 9. Macam mana kita nak tukarkan daripada pseudocode kepada flowchart. Ni saya copy je tadi pseudocode yang asal. Saya buat di sinilah. Okay. Macam biasa kita letak di tengah-tengah. Okay. Kemudian NY tak ada, boleh buang. Lepas tu, okay, saya ke bawah dulu. Ini pun ke bawah dulu. Okay, so kita akan mula melukis flowchart. Okay, untuk start bentuk kapsul. Kemudian set bill equal to dan total equal 0. Ini dalam bentuk rectangle sebab dia adalah satu formula, satu proses. Kemudian kita nampak Y ini adalah condition dan dia mesti berada dalam bentuk diamond. Dan bila diamond mesti ada true false dan biasanya false di sebelah kanan, true di sebelah bawah. Jika true, kita akan kumpul nilai total. So dia dalam bentuk rectangle sebab dia adalah proses. Kemudian selepas dah kumpul, kita akan updating pun dalam bentuk rectangle. Dan ingat bila nampak je updating, automatically akan arrow naik atas. Okay, tak perlu ada apa-apa di bawah. Arrow naik di sini, naik di tempat condition. Dan buat arrow. Okay. Jadi selepas updating tak boleh ada apa-apa di bawah ini. So kita akan naikkan di sebelah atas. Jika false, apa yang akan berlaku? Kita nak calculate. So ini akan duduk di sini ya. Okay. Bila false, kita dah kumpul semua total, kita akan kira dia punya average. Okay, selepas dah kira average, kita nak display. Okay, kita nak display. Lepas dah display, kita akan stop. So nampak di situ ya, updating. Selepas updating, tak ada apa-apa dekat bawah dia. Mesti kena naik atas. Okay. So display mesti bentuk parallelogram. Dan stop bentuk capsule. Begitulah rupa flowchart untuk soalan nombor 9. Ada apa-apa kekeliruan ataupun kesilapan yang saya buat, boleh bagi tahu. Okey, clear tak? Boleh ke soalan ni? Kalau okey, saya akan proceed untuk soalan yang berikutnya. Jelas ke? Ada sebarang soalan? Jelas. Okey, baik. Kalau jelas, kita cuba buat soalan yang terakhir. Soalan nombor 11. Okey, mana soalan nombor 11? Okay. A program will determine the total and average price of a few items bought by a user. The number of items will be entered by user at the start of the program. Okay. So sila tentukan dia punya I, C dan juga U.
Apa dia punya initial, apa dia punya condition dan apakah dia punya updating. Okay, soalan nombor 11. Bila soalan ni soalan repetition, macam mana saya nak tahu bahawa dia adalah repetition? Apa clue dia dekat situ? Dia nak cari total, average for a few items. So ini yang kita nampak, for a few items. That's why dia adalah repetition. Contoh macam beli barang dekat pasar raya. Okay, katakan ada a few item. Item 1, 2, 3, 4, 5. So dia mesti akan scan satu persatu. Scan dan lepas ni masuk harga. Scan lagi, masuk lagi harga. Scan lagi, masuk harga. Scan, masuk harga. Scan, dapat harga. And then last kali baru kita dapat nilai total. Inilah repetition. Kita akan ulang proses yang sama. Ulang yang pertama, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. And at the endnya kita nak dapatkan nilai total. Kemudian bila dah dapat total, kita nak cari pula dia punya average. Okay, jadi bila dapat soalan tu, awak kena kenal pasti dulu apa control structure dia. Sequence, selection, repetition. Kalau repetition maksudnya kita akan ulang beberapa kali proses yang sama. Dan number of item ni kita tahu tak berapa. Kalau macam tadi kita nampak nak stop dekat 20. Tapi yang ini kita tak tahu berapa item. Mungkin ada yang nak beli 5 item. Mungkin ada yang nak 10 item. Mungkin ada nak 8 item. Kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita mesti minta berapa item ni. Okey, masukkan berapa item. Kalau dia masukkan 8, maksudnya kita nak ulang sebanyak 8 kali. Kalau dia masukkan 5, maksudnya kita nak ulang sebanyak 5 kali. Okey? Jadi dalam soalan ini, yang perkara pertama kita tentukan adalah apakah dia punya I, dia punya C dan juga U. Okey, I, bila kita nak start? Okay, bila kita nak start? Kita nak start daripada 1 lah. Kita nak start daripada nombor 1. Maksudnya item 1, item 2, item 3. Contoh saya beli 5 item . So saya nak start dengan item 1, 2, 3, 4, 5. Jadi that's why saya ambil initial adalah 1. Condition bila saya nak stop. Less equal berapa ni? Adakah 5? Tidak, sebab ini item saya. Mungkin orang lain nak 8, orang lain nak 10. Jadi dia bukan 5. Kita tak tahu bilangan dia. Dia bergantung kepada berapa item yang kita beli. Jadi tahu dia bergantung kepada berapa item yang kita beli. Jadi dekat sini less equal item. Item dekat sini. Okay. Dia bukan value dia adalah variable. Less equal item. Apa item ni? Contoh saya tulis kat sini, item mungkin 5, mungkin 8, mungkin 10. So kalau dia masukkan item 5, bermaksud di sini less equal 5. Kalau dia masuk item 8, less equal 8 tu maksud dia. So updating, selepas item 1, pergi item 2, pergi item 3. Jadi updating adalah tambah 1. Bila kita dah dapat tentukan control structure-nya repetition dan kita dapat tentukan dia punya ICU, baru kita boleh proceed menyelesaikan soalan ini. Okay, saya tulis dulu outputnya untuk problem analysis. So output dia adalah total,
Lepas tu average price. Okay, average total dan juga average. Okay, dekat sini ya, dalam soalan ni apa yang kita nak cari adalah total dan juga average. So dia ambil masa sikit untuk fahamkan soalan. Kemudian prosesnya. Macam mana cara kita nak tulis proses? Kita nak kira apa dekat sini? Calculate total. Total tak payah letak N lah. Terus letak average. For for a few items. Okay. Sebab kita tak tahu ada berapa item kan. Dekat bahagian input, apa yang kita nak kena masukkan? For sure kita kena masukkan item. Okay, maksudnya number of item. Jadi jangan buat panjang sangat. Sebenarnya ayat dia adalah number of item. Tapi kita jangan panjangkan. Kita tulis item saja variabelnya. Dan kemudian kita check lagi. Bila kita nak kira berapa bayaran, kita mesti tahu harga. Mesti tahu harga. Sekarang harga tidak diberi. Bila harga tak diberi, kita kena masukkan juga harga, price. Okay, sebab dia tak bagi harga, kita pun kena masukkanlah price tersebut. Okay, dah selesai untuk problem analisis. Sekarang kita pergi kepada pseudocode. Okay, untuk pseudocode, ini lain sedikit ya sebab kita tak nampak berapa kali kita nak looping. Okay, dan kita akan, biasa kita akan tulis set. Tadi dah pakai counter, dah pakai bill, saya panggil I. Set I equal berapa ni? Macam mana kita nak start? Okay. Sekarang number of item ni kita tak tahu kan. Number of item ni macam saya tulis tadi. Okay, nak start daripada 1. Nak start daripada 1 pun boleh. Okay, kita dah identify tadi, kita nak letak I sama dengan 1. Kemudian naik ke atas nak start daripada 1. Lepas tu kita tulis dekat sini Y I letak dalam bracket I less equal. Insert less equal berapa yang kita nak stock ni. Kita tengok apa yang kita dah tentukan tadi. Item. Jadi less item. Sekarang ni akan ada error. Nak cek adakah I kurang daripada item. Adakah 1 kurang sama dengan item. Apa nilai item? Item yang kita kena masukkan. Jadi sebelum kita set dengan I. Okay, sebelum boleh, selepas pun boleh. Kita buat dulu kat sini. Read item. Okay, masukkan item. Kalau orang tu masukkan 5, so 5 lah yang akan berada di sini. Okay, ini je yang tempat yang keliru. Okay, ini keliru sebab kita tak tahu berapa banyak yang kita nak stop ya. Dia bergantung kepada user, read item. Jadi kita akan set, kita akan mula daripada 1 dan kita akan stop bila dia less kurang daripada item. Sekarang kita akan masuk dekat dalam dia. Kalau 1, katakan item kita masuk 5, 1 kurang daripada 5 betul. Jika betul, kita nak kumpul tadi apa? Kita nak kumpul harga. Harga yang kita nak kumpulkan. Jadi kita kena minta price sebab price tidak diberi. Jadi kita buat read price. Okay. Bila kita dah minta price, kat mana price tu kita nak letak? Price tu nak letak di mana? Kita nak simpan. Ingat bila nak kumpul sesuatu, apa yang kita nak kumpul ni? Kita nak kumpul price. Kita nak accumulate price. So bila nak kumpul, ingat sediakan satu bekas kosong untuk kumpul price tersebut. Jadi saya tambah dekat sini
Baru nampak kan total equal 0. Sebab total ni adalah bekas dan bekas ni kosong sebab nak kumpul price bagi setiap item. Jadi bila dah ada bekas baru kita boleh kumpul. Kita pun letak dekat sini total. Sama juga dengan total tambah price. Kenapa tambah price? Sebab kita nak kumpul price. Kalau kumpul price, tambah price. Kemudian bila dah kumpul, kita nak pergi kepada item yang seterusnya. Jadi updating di sini. I equal I tambah 1. Ini adalah updating. Okay, saya highlightkan lah yang ICU tu. Ini updating. Ini adalah condition. Dan ini adalah initial I. Bila nampak je updating, semestinya selepas itu adalah NY ataupun N repeat. Okay, NY. Satna, dia tak tutup pula benda ni. NY. Ish. Okay, nampak updating terus tutup dengan NY. Selepas habis NY, barulah kita nak kira average kan. Dah habis kita kumpul semua, dah tutup loop, baru kita nak kira average. So, average kan, total, nak bahagi dengan apa? Nak bahagi dengan apa? Kita akan bahagi dengan item. Sebab kalau item ni dia masuk 10, maksudnya dia akan bahagi dengan 10. Sekarang item ni tak tahu. Kalau item ni dia masuk 5, maksudnya dia akan bahagi dengan 5. Okay, bila dah selesai kira, baru kita akan display ataupun asyik guna display je, saya pakai print pula. Print, total dan juga average. Dan kemudian stop. Okay, clear tak? So sebelum buat tu, pastikan buat analisis dulu. Apa yang kita nak cari, apa proses yang akan berulang dan tentukan ICU. Dan cabaran dia dekat bahagian untuk tentukan item ni lah. Okay, boleh tak? Dan indentation kena jaga. Dalam Y ni mesti kena indent. Okay, ini adalah NY. Average ni dia sebaris sebab dia adalah step yang berikutnya. Akan daripada pseudocode ini menjadi flowchart. So untuk flowchart, macam biasa kita letakkan dia di tengah-tengah. Okay, cabaran dia tadi untuk letak read item. Tiba-tiba ada read item kan. Sebab apa ada read item? Sebab kita nak tahu value yang kita nak compare ni. Okay, saya buat dulu sikit daripada atas. Add bentuk kapsul. Read item parallelogram. Lepas tu ini bentuk rectangle sebab dia adalah satu formula S. Lepas tu akan ada satu diamond bila kita nampak sahaja perkataan Y tersebut. Dan pastikan bila nampak je benda ni mesti ada true false. Dan false adalah di sebelah kanan. False mesti duduk sebelah kanan. Tapi boleh juga nak duduk dekat bawah pun boleh. Tapi biasanya sebelah kanan lah. Okay. Dan jika true, read price bentuk parallelogram. Dan pastikan tak hanging ya. Jangan hanging, tak boleh. Tak boleh hanging, kena touch pada diagram. Kemudian kita nampak ada total price dekat situ. Yang ini kalau nak sekalikan pun boleh dalam kotak yang sama. Boleh sekalikan. Tapi pastikan updating di bawah ya. Kita akan baca yang atas dulu baru baca yang bawah. Okey. Boleh letak sekali. Nak letak asing boleh, sekali pun boleh. Updating dan juga proses. Nampak je updating.
automatically ingat ya, nampak je updating terus benda ni akan naik atas. Okay. Updating terus naik atas. Jadi apa-apa yang balance dekat bawah tadi letak dekat sebelah kanan. NY dia akan padam, tak ada. Dan average dia akan berlaku bila dia false. Okay, average ini formula letak dalam bentuk rectangle. Okay, kemudian nak keluar kat mana? Sini pun boleh lah. Lepas tu kita ambil lah print total dan juga average, letak dekat sini. So print tu bentuk dia parallel. Kemudian last sekali adalah stop. So ingat lepas updating tak ada apa-apa di bawah. Sebab antara kesilapannya pelajar sambung di bawah ni. Dia buat macam ni cabang dia. Ada pula kat situ. Tak boleh ya. Tak boleh ada apa bawah updating. Stop. Okay. So itulah dia flowchart untuk soalan tadi. Ada apa-apa soalan ataupun kekeliruan? Boleh tanya. Nanti kita akan cuba run codingnya. Hari ni tidaklah. Hari ni kita selesaikan dulu mana yang penting. Okay. So ini jawapan untuk flowchart. Boleh ke? Ada sebarang soalan? Jelas? Okay, kalau dah jelas, saya akan stop recording dulu untuk yang ni.